Assalamualaikum dan hai, saya Syazwan Syazan atau S. Syazan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul Firdaus bin Abdul Halim, berusia 24 tahun. Saya merupakan seorang pengarah dan penulis skrip. Saya memegang jawatan sebagai sinografer dalam produksi karya kita. Produksi karya kita ini ditubuhkan bagi membentuk bakat anak muda terhadap lakonan, penulisan dan rakaman video bagi membantu mereka menjana pendapatan. Jadi, apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, industri seni seperti mengalami kelumpuhan apabila tidak dapat melakukan pementasan. Pelbagai kaedah cuba dilakukan bagi menyelesaikan masalah ini. Di pihak produksi karya kita, kami melihat idea teater virtual atau teater secara maya ini merupakan kaedah yang menarik. Jadi, kami mula cuba melakukan beberapa persembahan secara atas talian. Walaupun tiada teknik yang konkret atau teater visual ini perlu mengikut satu bentuk tertentu, menyebabkan kami melakukan eksperimen. Persembahan kami, Teater Hikayat Mahakarya Siti Balkis, telah meminjam sedikit elemen filem untuk kelihatan lebih menarik. Set kami yang hanya menggunakan green screen untuk membantu mendapatkan visual latar tempat seperti berlaku di alam lain, kerana naskah ini merupakan genre fantasi. Tambah pula, kami mengambil rakaman melalui sudut yang berbeza berbanding menggunakan rakaman secara statik. Selepas selesainya rakaman, kami berpuas hati dengan hasil kerja kami. Antara cabaran yang kami hadapi ialah apabila menggunakan ruang yang kecil, kami perlu lebih kreatif untuk bagaimana menampakkan persembahan yang menarik dengan keadaan kelengkapan alat yang kurang dan terbatas sememangnya menjadi cabaran yang besar ketika melakukan teater visual ini. Teater secara visual ini juga kurang memberi kepuasan kepada kami kerana lebih merindukan suasana keadaan berada di atas pentas. Baiklah, macam mana mendapat idea sebagai sinografer? Yang pertama sekali, sebagai sinografer, apabila mendapat saja skrip dan dah dibentangkan oleh pengarah atau sebagainya, sinografer akan melakukan pencarian atau kajian tentang watak-watak dalam skrip tersebut. Selepas itu, saya sebagai sinografer, saya mula menghasilkan lakaran atau sketchup atau sebagainya untuk ditunjukkan kepada kru produksi sama ada mendapat persetujuan ataupun tidak. Saya mengambil kira-kira seminggu untuk mendapatkan hasil daripada idea saya sendiri. Selepas itu, bila dah dapat komen, kita ambil dan kita bincangkan semula mana yang terbaik untuk skrip tersebut. Namun apabila dah dibincangkan tu, tak semestinya idea tersebut akan kita bawa hingga ke akhir. Mungkin dalam proses-proses pembikinan ataupun latihan ada masalah-masalah atau perubahan rancangan. Jadi sebagai sinografer, saya perlukan beberapa backup plan sekiranya berlaku apa-apa perubahan sebelum tempoh pementasan. Seterusnya, cabaran teater atas talian dengan atas pentas. Yang pertama sekali yang saya nampak begitu ketara adalah kelengkapan. Mungkin apabila kita berada di atas pentas, apa yang diperlukan tu mencukupi. Yang pertama sekali, ruang. Apabila atas pentas ni, semestinya dekat belakang pentas kita ada tempat untuk membuat set, kelengkapan untuk membuat set itu, untuk menghasilkan kostum dan sebagainya, bilik makeup. Tapi apabila kita melakukan teater atas talian ni, dia lebih kepada sendiri. Maksudnya, apa yang kita ada, itulah yang kita gunakan. Kalau ruang yang kita gunakan tu terhad, kita kena guna dengan sebaiknya. Di situlah pentas kita, di situlah tempat rakaman, di situlah tempat makeup dan sebagainya. Cabaran seterusnya adalah mungkin disiplin masa dan sebagainya lah apabila melakukan teater atas talian ni. Kalau berada di atas pentas, kita mungkin boleh tetapkan pukul berapa nak datang, pukul berapa kena sampai, pukul berapa kita kena mula latihan, mulakan rehearsal dan sebagainya. Tapi apabila atas talian ni, kita tetapkan masa, kod pakaian sebagainya, tapi mungkin ada yang terlepas, mungkin ada yang terlewat. Jadi itu dah mengganggu kita punya perancangan, kita punya jadual, yang mungkin boleh menyebabkan kelewatan lah.
harapan saya, semoga semua pihak industri seni untuk cekal menghadapi era baru selepas pandemik. Mungkin keadaan endemik sebagai fasa pemulihan untuk kemasukan kapasiti penonton yang lebih ramai melihat teater secara langsung. Namun, kita boleh masih amalkan teater visual ini kepada penonton bagi yang tidak dapat berpeluang menonton secara langsung. Ini juga merupakan satu strategi untuk menjana pendapatan dalam industri seni, terutamanya sekali kepada persembahan teater. Sekian, terima kasih. Akulah Putri Siti Balkis, penjaga alam Telaga Tujuh. Ratusan tahun dulu, bangsa Alta menyembah aku. Aku tidak akan mengganggu bangsa Alta selagi mereka mengagungkan aku. Namun, disebabkan mereka tidak menunaikan satu permintaan aku, maka aku turunkan tulah pada Telaga Tujuh. Aku hanya maukan Amri. Ketampanan Ulin Amri telah menawan hati aku. Aku senamakan kasih sayangnya. Ini tentang kisah aku, hikayat percintaan aku bersama bangsa Alta. Sehingga aku sanggup korban segala-galanya demi Ulin Amriku. Ku bercinta, namun tidak berbalas kasihnya. Hanya pada Tuhan yang Esa. Oh, Ulin Amri, kekasihku demi jiwa ragaku. Aku sangat rindukan kau. Belum ada lagi makhluk yang mampu menawan hati ini. Dulu, akulah ratu dalam dunia aku. Semua sujud kepada aku. Tapi aku tewas bila memandang kau. Ya, Ulin Amriku, moga kau baik-baik saja di sana. Oh, Ulin Amri, kekasihku. Kak, sampai bila kita mau tinggal di sini lagi, Kak? Sabar, Amri. Belum tiba lagi masanya, Amri. Kak, saya sudah tidak sanggup bersembunyi di sini lagi, Kak. Saya ingin membantu bangsa Alta yang lain.
Ayah suruhkan kita di sini supaya Putri Siti Balkis tidak menemui kita. Lagipun, ayah tak mahu dia menemui kamu, Amri. Saya rasa bersalah, Kak. Saya risau nanti ramai lagi bangsa Alta menjadi mangsa kepada Putri Siti Balkis disebabkan saya, Kak. Apa maksud kamu, Amri? Saya mendapat firasat, Kak. Dan saya melihat firasat saya dalam bayangan saya sendiri. Bangsa Alta dilanda musibah, Kak. Mereka diserang lagi oleh penjaga itu. Ya Tuhan, bagaimana pula keadaan ayah? Entah apalah keadaan ayah. Ayah masih dalam keadaan selamat, Kak. Syukurlah kalau macam tu, Amri. Amri, sebenarnya akak rindu dengan ayah. Amri pun rindukan ayah, Kak. Macam inilah, Amri. Kita berdoa saja pada Tuhan Yang Esa untuk keselamatan ayah dan juga orang kita. InsyaAllah, Kak. Semoga mereka semua sentiasa di bawah lindungan Tuhan. Dah mati lagi. Seorang lagi dah mati. Lepas ni siapa? Aku. Kau. Dia. Aku tak nak mati lagi. Aku tak nak mati macam Sulaiman tu. Mati secara tiba-tiba. Mati secara misteri. Seram. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Musibah yang melanda di tanah kita ini perlu diatasi dengan segera. Kita sudah tidak mahu membiarkan orang kita mati lagi. Kapi yang ngahino. Nando rati-rati. Tidak kenang budi. Selama ni kita ikut saya cakap dia. Sudah macam-macam upacara yang kita buat. Apalagi yang tidak cukup. Betul cakap Amri tu Pak Hitam. Putri Balkis tu satu hari nanti dia akan ambil kesempatan ke atas kita. Menyesal saya tak ikut cakap Amri dulu. Kalau tak, isteri saya hidup lagi sekarang. Tak habis-habis nama Amri. Dia dah keluar dari sini. Mana nak rasa kepentingan kita dekat sini? Bertenang semua. Bertenang. Semua perkara ini tidak akan selesai sekiranya kita saling bertengkar. Sudahlah, Pak Hitam. Saya dah hilang sabar. Saya tahu rahsia Pak Hitam. Sebenarnya, Amri punca musibah yang berlaku dalam Telaga 7. Putri Siti Balkis mahukan Amri. Tapi Pak Hitam yang berdegil. Pak Hitam tidak mau serahkan Amri pada Putri Siti Balkis. Ya, benar apa yang Husin katakan. Pak Hitam perlu serahkan Amri dengan segera. Kalau tidak, kami yang akan jadi mangsa. Serahkan Amri, Pak Hitam. Serahkan Amri, Pak Hitam. Serahkan Amri, Pak Hitam. Serahkan Amri, Pak Bawa Hitam. bertenang. Pasti ada cara yang lain. Jangan bimbang. Aku akan selamatkan Telaga 7. Sudah. Saya dah tak percaya. Kalau Pak Hitam masih berdegil, biar kami sendiri yang cari Amri. Mari semua. Dalam aku ada aku. Cari aku dalam bayangan. Aku berada di suatu tempat. Tidak jauh, tapi dekat. Ku seru namamu si cantik kayangan. Tuan Putri, Tuan penghuni Telaga 7. Aku datang menghadap. Pak Hitam rupanya. Kufikir siapa yang datang melawat aku lewat begini? Apa ajamu kemari?
Aku datang berjumpa dengan kau sebab nak selesaikan masalah yang telah engkau timbulkan. Apakah tidak cukup lagi upacara puja yang kami lakukan selama ini? Pak Hitam, hari demi hari, keinginanku semakin memuncak. Upacara korban yang bangsa Alta berikan tidak cukup memuaskan aku. Lagipun, kau sendiri tahu apa yang kuinginkan. Serahkan dia sama aku, maka bangsa Alta akan bebas serta-merta. Walau apa pun yang berlaku, aku tidak akan serahkan Amri kepada engkau. Kau yang berdegil, Pak Hitam. Kau yang berdegil. Aku tahu kau yang memaksa Amri pergi jauh dari sini. Kau mau memisahkan aku bersama cinta hatiku? Sungguhkah kejam, Pak Hitam? Tidak merestui cinta kami berdua. Kau berlainan dunia. Bangsa Alta dan juga bangsa engkau takkan dapat pernah bersama. Ini larangan Tuhan. Mengapa engkau masih berdegil? Sedangkan sudah terang lagi bersuluh, kau tidak akan dapat mengawini Amri. Hei, Pak Hitam. Kau dengar. Jikalau aku tidak mendapat cinta hatiku, maka satu dunia pun tidak akan dapat memilikinya. Aku akan pastikan seluruh penduduk Telaga Tujuh menerima musibah, biar mereka tahu saktiku. Ini janji aku pada kau. Aku tidak akan berdiam diri jika engkau berani menyentuh penduduk Telaga Tujuh lagi. Aku akan menggunakan segala kemampuanku untuk membunuh kau. Jangan cabar kesabaran aku. Akan kuhadirkan bala tenteraku, biar tiada lagi pewaris di tanah ini. Bislah daganku, lahiku baranku, ha alang meranting, bali-bali marahuan tapaku, ya penghuni Telaga Tujuh, putri kayangan yang elok rupawan, penjaga alam dari segala bala. Cucu datang membawa korban untuk dihidangkan kepada penjaga. Paku tepat pada waktunya. Aku memang mahukan korban. Tapi kenapa Tuan Putri? Kamu semua akan turut menjadi korban aku. Aku lepaskan kau untuk kabarkan pada penduduk Telaga Tujuh yang aku mau Amri pulang ke sini dengan segera. Jika tidak, binasalah kalian. Baik, Tuan Putri. Kenapa dengan adik kakak ni? Tak pernah pun kamu macam ni, Amri. Kak, saya mimpi buruk, Kak. Dan mimpi itu seperti petanda. Petanda? Petanda yang macam mana tu, Amri? Kak,
Saya bermimpi Telaga 7 sedang alami masalah dengan Putri Siti Balkis, Kak. Bukankah kamu sendiri dah bagi air maran pada mereka? Mereka tu degil. Simak leha tu. Percaya sangat dengan upacara sembah putri tu. Itulah masalahnya, Kak. Mereka masih berpegang dengan kepercayaan lama tu, Kak. Kak, saya risau tentang ayah, Kak. Kenapa dengan ayah? Adakah Rabbul Jalil telah memberi petanda dalam mimpimu, Amri? Iya, Kak. Firasat saya kuat menyatakan bangsa Alta sekarang dalam bahaya. Kak, sebelum berlaku apa-apa kepada ayah, kita kena keluar dari sini. Betul tu, Amri. Kita perlu keluar dari sini. Kalau macam tu, kamu gunakan kuasa kamu untuk bebaskan kita dari kawasan ni, Amri. Baik, Kak. Kami nak Amri, Pak Hitam. Sudahlah, Pak Hitam. Sekarang ni, kami cuma mau Amri di mana. Kami tidak mau jadi mangsa si Putri Siti Balkis lagi. Pak Hitam sanggup ke tengok kami mati macam yang lain? Pak Hitam pentingkan diri. Pak Hitam sanggup sembunyikan Amri asalkan Amri selamat. Dalam aku ada aku. Cari aku dalam bayangan. Aku berada di suatu tempat. Tidak jauh, tapi dekat. Kuseru namamu si cantik kayangan. Tuan Putri, Tuan penghuni Telaga 7. Aku datang menghadap. Jadi, kau sudah membuat keputusan? Aku akan menutup bela kematian bangsa Alta. Kalau begitu, mari tunjukkan kejantananmu itu. Pendekar Telaga 7. Pak Alang Maranti, balik-balik merabuan tapaku. Ternyata kau semakin berkarat. Ilmu tidak seperti dulu lagi. Mari Pak Hitam, aku tamatkan segera. Biar kepulangan Amri meratap di pusaramu. Selamat tinggal, Pak Hitam. Ayah! 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 Maafkan Amri, Ayah. Kamu tidak bersalah apa-apa, Bunda. Jangan menangis. Ayah! Ayah bermimpi kamu berjaya membebaskan tanah kita, Amri. Ayah pasti itu petunjuk dari Tuhan. Kamu seorang saja yang mampu menewaskan penjaga Amri. Berjanjilah kepada Ayah Amri. Berjanjilah untuk membebaskan tanah kita. Ayah! Saya janji, Ayah. Saya janji. Saya akan menuntut bela kebebasan bangsa Alta. Ayah! Ayah! Ayah!
tempat mengadu. Tanah ini semakin layu. Entah siapa yang dapat membantu. Dulu bertuankan makhluk, akhirnya memakan diri. Tanah ini semakin layu. Tuhan, masihkah rintihan ini didengari? Walaupun sudah lama diri ini melupakanmu, berikan kami sedikit waktu untuk seketika, supaya kami tidak mati dalam kefasikan. Sungguh, jangan biarkan tanah ini semakin layu tanpa siraman tasbih kepadamu. Maleha, Hei Amri, kamu rupanya Amri. Amri. Kamu yakin mau tewaskan si Putri Siti Balkis tu? Aku sendiri tengok saktinya Amri. saya yakin dia juga ada kelemahannya, Mak Leah. Kamu itulah kelemahannya Amri. Bila saja kamu lahir, putri itu datang bertemu dengan Pak Hitam. Dia mahukan kau, Amri. Pak Hitam sudah larang dia untuk dekat dengan kau. Tapi dia berdegil. Bila saja kamu pergi, dia mula berdendam. Dia mula mengamuk. Habis bangsa Alta jadi korban kepuasan dirinya Amri. Saya akan menuntut bela hak kebebasan bangsa kita, Mak Leah. Serahkan saja diri kau kepada penjaga, Amri. Kau punca kematian Pak Hitam. Kau pergi tinggalkan kami di sini. Kami di sini terpaksa menahan pedih ini. Hei Husin, kenapa kau benci sangat dengan si Amri ni ya? Apa yang dia buat dekat kau sampaikan kau berdendam begitu sekali? Kau nak dia mati sama macam bapa aku. Mati? Aku lebih rela dia mati. Kau tanya aku kenapa aku bencikan dia. Dalam persilatan, Pak Hitam selalu lebihkan dia berbanding aku. Sedangkan aku yang selalu bersama Pak Hitam. Tapi kenapa Pak Hitam tidak turunkan ilmu sama seperti dia turunkan pada Amri? Jangan kau salahkan aku, Husin. Pak Hitam itu gurumu juga. Dia tahu apa yang ada dalam hati kau, Husin. Hati kau penuh dengan rasa iri hati. Pandai berkata-kata sama seperti bapa kau, Amri. Baguslah, kau dah pulang. Aku sudah lama tidak berada di tenaga. Ayo, Amri, kita bertarung. Hei Husin, kau dah gila ke? Kau nak bunuh saudara kau sendiri? Inikah apa yang bapa aku ajar, Husin? Tidak mengapa. Habiskan saja aku, Amri. Untuk apa lagi aku hidup?
Aku tiada lagi ayah tempat aku bergantung. Aku tiada lagi guru. Sudahlah, Sin. Aku tidak ingin bertarung lagi. Aku maafkan segala kesalahan kau. Sekarang, kau pulanglah ke rumahmu. Amri, betulkah kamu nak berlawan dengan Puteri Siti Balkis tu? Bukan apa. Kakak risau nasib kamu akan berakhir sama seperti ayah Amri. Janganlah dengarkan sangat cakap si Husin tu, Amri. Betul, Kak. Kakak jangan risau. Saya yakin Tuhan sentiasa bersama saya. Dan Husin sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Sepi ini bertandang lagi. Rasa risau kian menebal kembali. Luka ini dirobek-robek dengan pemergian kasih abadi. Tiada lagi ayah tempat bermanja. Tiada lagi tawa mengusik jiwa. Tuhan, jangan kau ambil kasihku lagi. Lindungilah Amri dalam setiap langkah membela nasib tanah tercinta. Dalam aku ada aku. Cari aku dalam bayangan. Aku berada di suatu tempat. Tidak jauh tapi dekat. Kuseru namamu si cantik kayangan, Tuan Putri, Tuan penghuni Telaga Tujuh. Aku datang menghadap. Ya, Ulil Amri, kekasih cinta hatiku, mari kepadaku sayang. Aku datang untuk menuntut bela hak kematian ayah aku. Kekasihku Ulil Amri, aku terpaksa melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan perhatian daripada kau. Kau tinggalkan diriku seorang diri di sini tanpa belayan kasih dan peluk rindu yang kuragakan. Kau telah membunuh ayahku. Cinta yang kau lafazkan ini cuma dusta. Baiklah jika begitu. Mari tunjukkan kepercayaanmu itu. Baalah mati. Bali-bali marah buang tapaku. Ternyata kau benar-benar mau membunuh aku. Sepatutnya kau membimbing aku mengenali Tuhanmu. Kau telah membunuh ayahku. Kau juga membunuh makhluk yang tidak berdosa. Aku tidak akan membiarkan kau menindas mereka lagi. Baiklah jika begitu. Mari aku kabarkan kau satu rahsia. Hulurkan tanganmu.
merupakan jantungku. Hancurkan ia. Aku rela mati di tanganmu. Sentiasa mempercayai Tuhan yang satu. Ikutkan hati. Mau saja aku membunuh kau, tapi aku hampir terlupa. Aku tidak berhak mengambil nyawa sesiapapun. Hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa setiap makhluk yang ada di muka bumi. Akan kurungkai segala janji. Angin tiada bertiup, panas tiada berhawa. Kurungkai segala rahasia. Tiadalah daya kerana aku tiada kuasa. Kumohon tamatkan segala sengketa. Pisahkan dua dunia. Bebaskan tanah yang sedia ditimpa tulah. Mulai hari ini, kau tidak akan dapat lagi menjejakkan kaki di Telaga Tujuh. Aku akan sentiasa melindungimu, wahai Udi aku. Kau sudah jadi pemimpin yang sebenar. Aku tidak akan kembali